Di dalam sebuah hadis an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala marrat Nabi sallallahu alaihi wasallam bi imra'atin tubki bil kubri faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillah wasbiri faqalat ilaika anni fa innaka lam tusib bi musibati wa lam ta'rifuhu faqila laha innahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'atat babun Nabi sallallahu alaihi wasallam falam tajid indahu bawabin faqalat lam a'rifuka qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innama sabru inda sadamatil ula atau kama qala riwayat al-Imam Bukhari. Sedang pendengar sekalian, malam ini kita sambung berkenaan dengan ujian Allah yang kita telah bahas dalam minggu lepas. Di antara ujian-ujian Allah ni macam-macam. Kalau orang nego dia bagi kepada cara nego. Cara kesihatan dia bagi. Apapun semua itu adalah datang daripada Allah. Ma min asabatin min musibatin illa biiznillah. Semuanya datang daripada Allah. Jadi sambungnya malam ini kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia kata marrat Nabi sallallahu alaihi wasallam bi imra'atin tubki indal qabri. Kata Anas, satu hari Nabi dia jalan, dalam perjalanan dia tengah jalan, tiba-tiba dia tengok seorang wanita yang sedang menangis di kubur suami dia. Seorang wanita yang sedang menangis di kubur suami dia. Air demi batuk sesemua. Puji Allah. Mari kau boleh kata kita nak jadi selarah sama masjid semua. Nabi tengok seorang, tiba-tiba Nabi lihat seorang wanita sedang duduk menangis di kubur suami dia, kata anak dia, tak tahulah. Tapi yang pentingnya seorang wanita duduk menangis di kubur, di sisi kubur. Apabila tengok menangis, maka Nabi pun kata kepada dia, ittaqillah wasbiri. Takutlah kamu kepada Allah dan sabarlah di atas ujian yang Allah bagi kepada kamu. Tuan-tuan. Mungkin wanita tersebut dia ganggu kepala ataupun dia ganggu rambut dia, wallahu a'lam. Tapi perbuatan dia meratap di dalam kubur tu adalah suatu perkara yang Nabi tak suka, maka Nabi kata ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah dan sabarlah. Apabila Nabi kata gitu, faqalat, maka kata wanita tersebut, ilaika anni fa innaka lam tusib bi musibatin. Dia katakan Nabi, dia tak kenal Nabi, siapa dia Nabi ni? Dia kata, mu sedak mu kecek, pasal tak kena kamu. Sedak mu kata kau orang sabar, pasal tak kena kamu, kalau kena kamu lagi mana? Itu maksud dia. Betul tuan-tuan. Kita jumpa dengan orang ada kematian, kita kata sabarlah. Kena sayang-sayang kita tak apa, tapi kena hak jenis tak kenal. Sedak kata kau orang. Tak kena kamu lagi. Tuan-tuan. Saya kena ada sekali tuan-tuan. Saya ketika saya jadi pengarah BTN dulu, tiba-tiba staf BTN di Kuala Lumpur, di Putrajaya meninggal dunia. Jadi Datuk Raja Harith ini sebagai ketua pengarah Datuk Raja Harith ini, dia minta pengarah negeri. Jadi saya lah kena jatah sumbangan sebanyak 4,000 setiap staf yang meninggal dunia, dia bagi 4,000. Lepas tu majlis tahlil dia tanggung aku. Jadi saya bagilah din oleh proses senuk oleh kapung. Jadi ayah dia ni, kita tengok rekod dia, ayah dia ni bekas polis patching. Segi umur dia tu dia pakai seluar pendek. Saya naik atau umur dia, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya kata saya perkenal dirilah, saya ni Ustaz Pak Razi, saya pengarah BTN dan timbalan saya. Hari ni untuk nak ziarah, mau ucap taziah lah kepada Haji, saya panggil Haji lah dia. Boleh pakai luar pendek pun. Dan saya mewakili daripada Datuk Pengarah yang tak dapat hadir di Kuala Lumpur, ada mesyuarat, jadi saya mewakili dia lah untuk ucap taziah, bagi sedikit sumbangnya. Dia kata sabarlah Haji, semua tu adalah ujian Allah. Dia cekoh lah dia saya. Dia kata saya, demo tahu ke apa? Tak kena demo. Bobal, saya kata senyap. Timbalan saya ni senyap. Cik Rozihan. Saya kata sabar, orang daripada musibah dia lah. Lepas tu dia mengamuk lagi tuan-tuan. Dia kata Allah ni tidak adil. Dia kata apa tak ambil, tak mampu kau ni sorang lagi. Kau duduk main motor. Duduk main motor tengah jalan. Anak dia juga. Anak dia tak pakar dia.
Apa tu saya ambil hak dia saya. Rupa-rupanya anak dia hak ni lah berbiti dia sama tidak boleh. Jadi anak hak dia tu kata ni tu duk main motor di sangit motor dia buat sabuk dia buat dadak kan. Bapa tu ambil untuk mampu hak misal sekon ni. Bapa tu ambil onu mampu hak ni buat kita tak sini. Saya kata subhanallah haji. Ingat pada haji kecek ni ingat pada Allah. Pada tu demo sudah kecek dia tu. Itulah saya. Saya pun senyap. Saya berkata tak apalah Atu Haji. Saya pun ada mana kerja ni. Saya pun mari atau kepada Tuan Pengaruh. Datuk Tua Pengaruh. Saya kata ni sumbernya daripada pihak Putrajaya. Saya pergi dia. Apabila dia pergi sampul surat tu tebal. Muka 4,000 ni tebal lah. Jadi bukan 500 ni nipis sikit. 4,000 ni tebal cikgu tu. Apabila dia pergi sampul tu, dia segala lain. Oh, minta maaf lah saya kerja pasal lah ni. Pasal nak piti tebal. Jepuk duduk duduk ni nak bawa kerja mahal lah saya pun saya minta maaf banyak-banyak. Oh, dari panggil Utino dia buat air. Saya kata tak apa lah saya logak. Tak apa kena minum air tu tadi. Mewakili tu. Buatlah saya. Jadi sen ayatnya sebagaimana perempuan ni. Ilaika anni fa innaka lam tusib bi musibat. Tidak mengatakan aku. Pasal tak kenal kamu. Walam ta'rifu. Sedangkan dia tak kenal siapa dia kecek tu. Makilalah, maka dikatakan kepada orang, kepada dia. Ada betul orang tengok masa tu. Orang tengok perbuatan Tina ni dengan Rasulullah, maka dia kata kepada Tina ni, innahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mu tahu tak siapa dia tu? Itu adalah Rasulullah. Itu adalah Rasulullah. Fa'atat, boleh tahu Nabi, fa'atat babun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun pergilah di depan rumah Nabi. Pada ketika itu, falam tajid indahu bawabin. Pada ketika itu, penjaga pintu. Bawab ni penjaga pintu rumah Nabi ni. Orang pengawal pintu ni, pengawal bangunan ni. Nabi tak ada pengawal pintu ni. Dia cegah, dia panggil Rasulullah, ya Rasulullah. Nabi pun bukalah. Apabila Nabi buka pintu, faqalat lam a'rifuka. Ya Rasulullah, saya minta maaf sebab saya tak kenal Tuhan. Lalu Nabi berkata, innama sabru inda sadamatil ula. Nabi kata, saya nak ayat kepada Puan. Nak ayat. Sabar ketika mula-mula kena musibah tu. Ketika tu paling besar sekali. Teka sabar tu tuan-tuan. Keluar daripada mulut kita kena musibah. Kita katakanlah, anak kita meninggal dunia, orang telefon. Puan ataupun tuan, saya dapat kita kat kenalan ni adalah anak tuan kan betul-betul. Jadi sekarang ini dia telah belakang, telah accident di jalan sekian-sekian. Dan saya tengok keadaan dia pun sudah tiada. Jadi saya nak maklum kepada tuan. Kita pun tubik daripada mulut kita. Alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu Akbar. Masa tu, waktu yang paling besar kan cara pahala yang Allah bagi. Besar ketika tu. Tapi kalau tubik benda hak lain dulu, Allah bangun semua siapa dia tepuh ni. Tak ada lah. Lepas tu baru kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, pahala dia sudah berkurang lah. Kurang lah. Tuan-tuan, saya nak contoh saya masa umur saya terbakar. Saya duduk tengah ceramah. Saya silent telefon saya. Apabila sudah ceramah tu, saya tengok silent saya tu, saya sudah ceramah lagi. Tiba-tiba fikir satu mari, dia kata, Ustaz, saya nak berita itu sikit. Kita kejut, Ustaz jangan kejut. Saya kata, apa dia? Dia pun kata, saya dapat maklumat ni, telefon dia pejabat, pihak PBD telefon, bahawa rumah Ustaz ada musibah kebakaran. Jadi begitu saya tu tertubik daripada mulut saya. Bukan saya ni jauh, saya ni tak jauh nak banding dengan tuan-tuan jauh, tuan-tuan ada saya. Tubik daripada mulut saya ni. Alhamdulillah. Syukur. Tertubik kan mulut pada mulut saya. Nah, sebab tu saya nak ayat kepada tuan-tuan. Kita ni kalau nak mati pun teka tu juga, lagu tu juga. Kalau mulut kita duk sansa, duk terapung seranuk paksa, duk sumpah kat orang, duk kata mulut kita ni. Nak mati pun kita akan jadi lagu tu. Tapi kalau mulut kita ni amalan kita ada, secara otomatiknya dia akan mari secara spontan. Itu kaedah. Tuan-tuan nak tahu tuan-tuan ni amalan tuan-tuan diterima ataupun tidak ketika mari musibah tu tubik masa mana? Tubik ke apa dia? Kalau tubik selain daripada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ataupun Allahu Akbar, kalimah pertama, kalimah membesarkan Allah. Mana tuan-tuan kena tafstih, kena cek diri tuan-tuan semaya selama ini, aku diterima oleh Allah ke tak? Ada tak? Ada something, kena fikir.
Kalau tuan-tuan awak baik, kau orang pun suka awak makan ke apa-apa, tiba-tiba mulut kita tak kekal. Fikir. Maknanya ada sesuatu hak dalam hati ni hak tak betul. Perbaiki segera. Allah akan uji. Semua akan kena lakukan. Kena akan musibah, hak tubik mula-mula. Hak kena dah, hak lepas-lepas dah. Kalau lepas pada ni, kalau kena musibah, hak mula-mula tubik kepada dia. Mati. Ingat. Mati pula gitu juga. Apabila kita nak mati, yang menjawab ketika mana kita nak mati ni, benda ni mari, benda besar mari. Mari duduk tengah depan kita, hotel gay ataupun putih ke apa-apa. Mari dengan bawa kain kapal. Duduk depan kita. Kalau kita molek tu, mari yang molek lah. Kalau kita tak molek, mari yang kasar. Kenapa dia mula tubik? Kalau hak Nabi ada ayat, kita akan tubik mula kita, wailah, celakong. Kalau kita beriman. Siapa yang mengidik perkataan-perkataan yang kita yang keluar. Tapi kalau kita orang beriman, Allahu Akbar, dia mari sendiri. Aku yakin kepada Allah. Begitulah Nabi kata, hak mula-mula itulah yang merupakan yang paling besar. Hak masa hak kita kena tipu musibah. Walaupun kita jatuh naik motor kita hilang. Kena curi ke orang. Allah, Alhamdulillah. Rezeki dia mungkin rezeki aku setakat ni. Baik. Kemudian kata Rasulullah, laisa minna man latamal hudud. Hudud, bukan hudud, latamal hudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'wa al-jahiliyah. Imam Bukhari, hadis 1294, Imam Ahmad bin Hanbal, hadis nombor 4449. Nabi kata, bukan seseorang itu daripada golonganku, orang yang apabila tipu musibah, dia menapa pipi dia. Apa-apa. Tuk laki mati. Ganggu. Ataupun dia mengoyakkan pakaian dia. Merau. Ataupun dia melakukan sesuatu wada'an da'wal jahiliyah. Satu kelakuan, perbuatan yang menunjukkan seumpama bukan sebagai seorang Islam. Tepuk dinding. Maka Nabi tak mengaku rumah. Ini ujian. Kita lagi juga tonton. Kita kalau bini kita mati. Tak ada masalah lah kita kalau bini mati, tak ada masalah, suka lah kita. Tengok orang suka lah bini lain. Tengok orang tu sedih. Tapi kalau bini mati, kalau lelaki mati, bini akan sedih. Bini ni akan merana. Sebab rutina dia setia dengan orang jantan. Orang jantan ni belum mati bini dia cerah, dia bodoh. Dia waktu lah, dia ada dah lepas fikir dia ni ada hak bekas-bekas. Girlfriend dia hak dulu. Rutina dia ada boyfriend dulu pun tak ada lah. Lepas dia bini dia tak ada orang boyfriend. Tapi orang jantan dia ada girlfriend dia ni. Kena pula girlfriend dia hak bekas dulu ni cerah pula. Anak pula ada seorang aja. Besar dah, hijau dah. Kalau dia tunggu, bunyi bini mati tak, dia dah tak ada masalah lah dia ni. Dia tak ada tepuk apa dinding ni. Tapi kalau rutina tepuk dinding. Tepuk peramalan tepuk dinding, tepuk pipi ni, koyak pakaian, Nabi tak mengaku rumah. Ingat situ tuan-tuan, jangan buat. Lepas tu satu lagi, Islam dia melarang keras. Kita boleh perasaan, tunjukkan perasaan duka cita kita, tapi jangan keterlaluan. Tuan-tuan kena ingat, orang yang memakai pakaian berkabung, warna hitam, kaji air negeri dah buat ni mana-mana buat. Dia pusat ke apa ni, mati. Islam larang keras memakai pakaian berkabung. Pakai warna hitam. Jangan. Dia teguh dalam Islam. Itu sudah amal jahiliah dan Nabi tak ngaku. Ingat baik-baik. Sebab kita juga. Kita misalnya katalah ada kematian anak-anak kita. Tiba-tiba kita nak berkabung. Bukan berkabung. Kita berkabung dengan kita nekak. Aku tak segi jalan. Umur orang seminggu. Nekak. Seminggu sebulan aku segi mau. Tak situ mana sedih. Tak tunjuk tanda kesedihan. Tak boleh dalam Islam. Nabi tidak mengaku. Baik-baik.
La yahillu imra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tuhidda ala mayyitin fawqa salasi layal illa ala zawjin arba'ata ashhurin wa ashra atau kama. Tidak halal mana-mana wanita. Tidak halal. Mana-mana wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia berkabung kerana kematian saudara dia. Lalu keluarga dia, ayah dia mati, mak dia mati, adik-adik dia mati. Begitu lelaki dia. Berkabung melebihi daripada 3 hari. 3 hari boleh. Kita tak kerja yang mana sebelum 3 hari boleh. Tapi lepas daripada 3 hari, kalau masih lagi berkabung, maka tidak halal bagi seorang wanita. Ini hukum. Illa ala zaujin arba'ata ashhurin wa ashra. Melainkan seorang isteri yang kehilangan suami. Kematian suami, maka iddah dia selama 4 bulan 10 hari. Itu saja yang dibenarkan. Yang lain tidak boleh. Ingat tu. Tuan-tuan. Boleh Dan nak kira Rasulullah ni lagi buat. Nabi ni anak 7 orang. Ni orang mati dulu pada dia. Termasuk anak yang paling dia sayang itu Ibrahim. Anak yang mendapat melalui Maryam Al-Qibti. Bukan melalui Khadijah, melalui Maryam Al-Qibti. Ibrahim ni sebagai tanda kecintaan dia kepada anak baru lahir ni, dia ingat kepada pok dia dulu, Nabi Ibrahim. Dia letak anak dia ni sepenuh nama pok dia iaitu Ibrahim. Tapi Ibrahim ni dalam riwayat hadis dia tak kekal lama. Dia hanya boleh hidup selama 19 bulan. Sittata ashra syahran. 19 bulan. Setahun 4 bulan. Lepas tu dia meninggal dunia. Nabi saya, ketuk saya dia ni ada hadis khusus tuan-tuan. Saya baca dia. Daripada Anas bin Malik ni. Nabi ni. Kana Ibrahim mustawdiyan lahu fi awanil Madinah. Nabi dia ambil anak dia ni letak umur seorang tukar besi yang mak dia ni, bini dia ni jin yusu. Dialah jin yusu. Nabi pergi tiap-tiap hari. Lepas kelik daripada sembahyang, Nabi pergi rumah. Ngasuh, Nabi siung dia, qabbalahu. Nabi ambil, Nabi siung, Nabi sayang, Nabi menangis. Tinggallah dia beritahu bahawa dia telah mati. Pada Nabi mati, Nabi mengalir air mata. Falamma tuwaffi Ibrahim. Wa innahu lazi'araini tukammilani rada'ah ma'a fil jannah. Orang yang nyusu Ibrahim ni akan sambung sesuai dia ni di dalam syurga nanti. Sebagai tanda hormat ni. Ajaran Nabi kepada Ibrahim. Nabi diuji macam-macam. Tapi Nabi sabar. Apatah lagi kita. Baik. Ada satu kisah yang berlaku tuan-tuan. Sebagai pengajaran untuk kita semua. Kisah ni boleh kita ambil iktibar. Iaitu kisah riwayat daripada Qasim bin Muhammad radhiyallahu anhu. Qasim ni para tabi'in. Qasim bin Muhammad dia kata annahu qan, dia kata halakat imra'atun li. Bini dia mati. Qasim bin Muhammad satu hari bini dia mati, fa ataini Muhammad bin Ka'ab al-Furazi. Dia pergi jumpa dengan Muhammad bin Ka'ab al-Furazi. Apabila bini dia mati, dia pergi jumpa dengan Muhammad bin Ka'ab al-Furazi. Tabi'in juga. Maka Ka'ab bin Furazi ini yu'azini biha. Dia beri takziah. Takziah lah. Sebab tu tuan-tuan. Ucapan takziah dalam Islam adalah sunnah. Sunnah Nabi. Kena buat. Kalau ada mana-mana musibah yang dikenal kepada mana-mana sahabat kita ataupun rakan ataupun saudara Islam, kita kena ucap takziah. Tuan-tuan nampak kecil tuan-tuan ucap takziah ni besar rupa-rupanya pahala. Takkan ada di lepas. Biar. Tapi nawayaknya tuntutan ucap takziah. Telefon. Telefon okey. Saya kawan ucap takziah kepada Allah yarhamah ini. Kena ucap takziah. Boleh. Kalau kita tak ucap, kita pakai lain, kita tak boleh. Kena ada pengucapan. Tu'azini. Okay, baik. Dia ucap, lepas dia ucap takziah, dia kata gini, wahai Qasim, aku nak cerita satu benda. Faqala, maka dia pun kata, innahu kana fi bani Israel rajulun faqih, alimun abidun mujtahid. Dia kata, wahai Qasim, aku nak cerita, moga bini mati, aku nak cerita kepadamu satu benda.
Eh? Sesungguhnya ada pada masa dahulu di kalangan Bani Israel ada seorang alim ulama yang besar, fakih, orang yang mendalami dalam ilmu agama. Bukan setakat mendalami, alimun dia orang alim. Semua masyarakat kampung pada masa tu jumpa dengan dia untuk menyelesaikan masalah, untuk dia bagi fatwa. Orang alim. Cukup alim. Eh? Bukan setakat alim, bukan setakat dia ni pakih, tetapi dia abidun. Dia selalu buat amal ibadat. Setiap malam bertahajud, qiyamul lail. Alim di Bani Israel. Bukan setakat dia alim, bukan setakat dia pakih, bukan setakat dia abid, bahkan dia mujtahid. Selalu mengeluarkan ijtihad bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan masalah. Orang hebat. Wa kanat lahu imra'atun. Tapi dia ada seorang isteri, dia ada seorang bini. Dia ada seorang bini, wa kana biha mu'ajjaban wa laha muhibban. Dia bini hak dia punya ni, dia amat-amat kagum dengan bini dia. Kagum dengan cara tingkah laku bini dia, cara layan dia, cara menghormati bini kepada dia. Dia amat-amat mu'ajjaban. Dia ta'ajub dan kagum dengan isteri yang dia miliki. Walaha muhibban, dan dia juga kasih dan cinta kepada bini. Dan supaya kita lah tuan-tuan, dia pecing tuan-tuan. Anak usah-usah, kita sekelami yang gimana beli nasi lauk, beli nasi lauk sekelami. Kita lepas main subuh, lagi cari nasi. Kita, cikgu duduk lah, cikgu pasal dia masih lagi bekerja. Kau saya orang pecing ni. Tak ada lepas subuh kan, orang cari nasi. Ini ni kadang-kadang dia cari jepur. Cari nasi. Kita saya lah bini kita yang gimari. Ada masalah kita bincang dengan bini kita. Terus dia jumpa. Saya bini. Saya. Tiba-tiba pamatat fawajada alaiha wajadan syadid. Tiba-tiba dengan keadaan yang tidak mengejut, pamatat. Bini dia mati. Apabila bini dia mati, fawajada alaiha wajadan syadid. Memberi terkesan kepada diri dia akan kematian bini dia. Sebab seolah-olah tidak ada lagi tempat untuk dia bergantung. Dia nak luah perasaan, nak makan, minum, pakaian dia, nak cara dia. Dia sudah putus harapan sehingga muk dia ni hilang segala-galanya. Dia orang alim. Dia orang abid. Dia orang fakih, apatah lagi kita orang biasa. Supaya orang mati suami. Lama di Masjid Al-Qudus ni mati suami. Suami isteri dia duduk jemaah masjid. Dia muda lagi. Tiba-tiba lelaki mati. Jadi bini tak pergi lah masjid lah ni. Dia lagi ngadu salib masuk muka popok golongan wanita dia. Saya tak boleh kira. Ada orang yang bawa. Anak-anak dia rompok lah ke. Last sekali anak bawa di kotek rompok. Sama Haji Zakwe bekas orang tua. Adillah. Banyaklah Haji Hakim. Meninggal dunia. Jadi apabila duduk mari dengan bini. Tiba-tiba dia mati. Suami mati. Bini tak mari lah. Sedih. Begitu juga. Kalau bini mati. Tok lelaki. Lelaki marilah. Lelaki tu mari biasa lah. Tapi kalau tok lelaki tak mari tu. Dia tak akan mari paksa. Pasal boleh buat baru kan. Dia tak mari. Dia tak ingat lah lain. Nah. Maka mari satu perasaan. Yang. Mood dia down. Walakiya ala asafan hatta khala fi baiti. Sehingga. Akan duka cita dia ni. Dia menguzlahkan diri dia dari rumah. Kurung dari rumah. Tak si tengok orang. Ni. Nabi kata saat ni. Tidak halal bagi seorang wanita ni berkurung lebih dari 3 hari. Kurung qala fil baiti wa ghallaqa ala nafsi, dan dia tutup diri dia ni. Dia tutup, dia tak sirah. Tak sirah bersuara dengan orang. Orang mari nak tanya fatwa pun tak sirah. Dia anggap sudah dia putus harapan. Wah tajaba minan nas. Dia memutuskan dia tak sirah berhubung dengan manusia. Orang alim ni tuan-tuan. Tuhan uji. Kita tuan-tuan, kita tidak diuji oleh Allah lagi sedang kita kecek. Kita tidak diuji oleh Allah lagi. Tuan-tuan ada pernah diuji oleh Allah? Ada saya ni kat terbakar rumah. Ada.
Ada lagi tak? Ada tuan-tuan hak sini hak kena katok kau kan? Ada lagi. Kan? Dia tanya, hak mana hak sini hak bini mati? Ada, tak ada lagi. Tanya dia apa perasaan bila diri dia mati. Perasaan. Kita tidak diuji sebab kita sedap cakap. Sebab kita tidak diuji. Sebab juga kita kata kau itu, kata kau ini. Kita kata makan rasuah, makan kau tu, makan kau ni. Masa tak kena kita lagi. Masa dah kita pergi jawab tiap program, kita makan juga rasuah kau. Tidak kita kata sebelum kita kata apa boleh kita buat. Sebab kita belum diuji oleh Allah. Tuan-tuan. Kita nak bercakap sedap ni, kita diuji, bahawa kita pernah diuji macam-macam, bahawa kita boleh kecek sedap. Lagi kita tidak diuji oleh Allah, kita mari keadaan istimah gitu. Ha. Kita mari kita hidup sendiri bukan bini kita. Bini kita kerja, kita tak kerja mana, kerja gaji kita. Ha? Ha? Dia tak uji, Allah tak uji. Berapa ramai manusia yang Allah bagi kekayaan tapi tewas. Berapa ramai manusia yang Allah bagi kesihatan dia tewas. Orang sakit dia tak tewas. Orang segar tewas. Wah tajaba minan nas, maka dia memutuskan hubungan dengan orang. Falam yakun yadkhulu alaihi ahda. Dia buat nekat dia tak sejumpa dengan siapa-siapa pun. Seorang pun tak sejumpa. Ni alim ni. Wa inna imra'atan sami'at bihi faja'athu faqalat inna li ilayhi hajatun istaftina fiha. Berita keadaan duka cita alim abid ni di kampung tu sudah didengari oleh semua ahli kampung. Kampung tahu belaka tahu tak sejumpa dia tahu tak sejumpa orang. Sudah didengari oleh semua orang kampung. Kampung tahu belaka dah berita. Sehingga dah didengari berita ini oleh salah seorang daripada perempuan yang tinggal di kampung itu. Didengari oleh seorang wanita, imra'atin sami'at bihi faja'atha. Maka dia pun mari. Dia kata innali ilaihi hajatun astaftina fiha. Dia kata aku nak jumpa dengan Tok Wali ni, Tok Guru ni untuk aku bertanya satu masalah yang dia perlu bagi fatwa kepada aku. Kata wanita ni, aku nak jumpa juga dengan Tok Wali ni, walaupun tak sejumpa aku ke mana-mana aku nak jumpa juga. Walaupun tak sejumpa aku nak jumpa juga sebab aku nak tanya satu masalah yang sudah lama terpendam dalam diri aku ni, tak ada nak tanya. Laisa ayujzini fiha illa limusafahah. Ke mana-mana aku berkeras aku akan jumpa dengan dia dan aku nak bersemuka dengan dia. Aku kelah dia ke mana-mana. Orang kata tak boleh pun aku nak juga. Ke mana-mana aku berkeras untuk aku nak musafahah. Aku nak bertemu mata dengan dia. Fazhaban nas wallazi matbabah. Orang kampung pergi jumpa dengan dia. Duduk depan rumah ni. Tak salah. Dia kata tak salah. Dia dah. Dia tak sia dah. Dia pernah dia tak jumpa dengan orang. Dia kata ni. Faqalat mali min hubud. Ke mana-mana aku berpatah. Ke mana-mana aku tak akan balik selagi mana dia tak buka pintu. Tak pergi jumpa. Aku duduk sini. Maka dikatakan kepada wanita tersebut, qail, salah seorang yang mengenali akan orang alim. Saya orang alim ni. Dia mari rumah nak tengok orang alim ni, dia tengok dia duduk sini, duduk kecek dengan orang kampung kerah. Innaha khunna imra'atin aradat an taftiyaka wa qalat in aradat kashifatun faqad zahaban nas ila tafariqul bab. Dia kata tengok, dia kata demo nak buat apa. Dia kata saya nak jumpa dengan Tok Guru ni. Saat ni orang kampung mari, dia kampung nasihat saya kata ke mana-mana saya nak kerah, saya nak duduk sini apa. Maka orang kampung pun balik lah. Jadi saya duduk depan pintu. Maka si qail ni yang kenal Tok Wali ni, maka dia kata dia masuk jumpa dengan Tok Wali. Dia kata ada seorang perempuan aradat an taftiyaka.
nak minta fatwa daripada-mu. Bagaimana mu nak dia masuk atau saya masuk? Dia kepada saya dia, Tok Alim. Qala kata Tok Alim ni, ihzan laha. Suruh masuk. Masuk. Pada khalat alaihi. Maka masuklah akan wanita itu kepada si alim tersebut. Faqala. Maka kata si wanita tersebut. Faqalat. Inni jituka astaftika fi amrih. Tuan, saya mari ni, saya ada hajat besar. Saya nak tanya satu fatwa masalah saya kepada Tuan. Saya mari, saya ada hajat besar. Sudah lama saya ada hajat ni. Saya nak tanya Tuan tentang isu masalah yang saya hadapi. Saya nak tanya Tuan. Qala kata Tok Alim tu, wa ma huwa, apa dia? Enggak apa masalah umum ni. Qalat, maka dia kata, dia pun ceritalah. Kena ni orang, ada masalah dia. Masalah dia kata, ista'artu min jabati li hadiyan wa kuntu albisahu wa huwa ghairu zamani. Dia kata gini tu guru. Saya ada pinjam barang mah. Barang kalung, barang mah. Dengan jiran saya. Dia pinjam barang dia. Satu masa saya ada pinjam barang benda dengan jiran saya, dia berbentuk mah. Dan saya pakai barang ni masa munzu zaman. Masa yang agak lama. Sudah berpuluh-puluh tahun lah. Dia pinjam saya pakai. Dan dia tak minta-minta ke saya. Dia tak minta-minta. Sampai ke 30 tahun, 40 tahun. Sampai saya tua daripada saya muda. Sehinggalah saya tua ni. Macam ni. Masih lagi dia tidak minta bagi dia. Sehinggalah. Kata Tina ni. Sehinggalah satu masa. Min ghir zaman. Masa yang agak lama. Summa. Innahum arsala ilayya fihi. Kemudian selepas waktu yang lama. Tiba-tiba. Dia kata. Dia hantar satu utusan. Orang yang tak tahu mari mana. Mari jumpa dengan saya. Dia minta bagi dia semula. Dia hantar utusan. Dia tak ada tahu dia duduk mana. Saya tak jumpa dengan dia. Cuma dia hantar je utusan. So mari jumpa. Saya minta bagi dia mula. Lagu mana? Apa uawidah? Apa uwadiyah? Adakah saya layak saya widah? Boleh ke tak? Tina ni tanya dia. Sedangkan benda tu lama orang saya. Bapa ni main nak minta orang lama. Berapa tahun. Jadi hak milik saya lah. Apa uwadiyah? Adakah saya kena kembali ke semula? Bakalah kata Tok Alim tadi. Naam. Wallah. Ke mana-mana mu kena hantar balik. Wallahi demi Allah. Itu hak dia. Bakalah kata wanita ni pula. Innahu qad makasa'in indi zamanik. Sedangkan benda tu lama orang tua guru. 40 tahun dah dia tak ingat dah. Jadi hak milik saya dah ni. Macam mana saya nak hantar? Faqala zalika. Maka kata Tok Guru tu ni. Hakku biraddika. Liraddiki iyahu hina u'ariki. Aku nak tanya mu bagi tu hak milikmu ke hak milik dia? Hak milik dia. Kalau hak milik dia, mu kena hantar. Sebab mu pinjam. U'ariki. Mu pinjam. Mu kena hantar balik. Kau mana-mana bagi hak mu dia wi pinjam ke mu, itu hak dia, maka cukup tempoh dia minta mu kena wi walaupun masa tu lama. Kata Tok Guru. Faqalat kata wanita ni, yarhamukallah. Semoga Allah merahmati Tuan Guru. Allah rahmat Tuan Guru. Selesai masalah saya. Apa tak safa'ala ma a'arakallahu summa akhadha minka wa huwa ahakku minka. Kalau gitu tak salah lah. Tuan Guru tak salah lah. Allah Subhanahu Wa Taala dia ambil bagi hak dia pinjam ke Tok Guru. Dia pinjam bini Tok Guru betul. Tok Guru guna bini Tok Guru ni masa yang agak lama. Cukup tempoh masa dia ambil balik bagi dia. Tak salah lah Tok Guru tak? Tak salah lah. Sebab apa? Wa huwa ahakku minka. Sebab dia hak. Itu hak dia.
Bini Tuan Guru ni adalah hak dia. Tuan Guru tidak ada hak untuk nak tahan apa yang sudah sampai tempoh ajal dia kena mari ke dia. Dia buat duit dia. Wa absara ma kana fihi wa nafa'a. Kurang daripada cerita Tina tu tanya masalah ni. Barulah si orang alim ini sudah akan kesilapan dia dan dia mendapat mengambil manfaat dari apa dialog dia dengan wanita ni sehingga mendapat dia dikauliha dengan kata-kata wanita ini sehingga dia tu tenang jiwa dia kembali dia kepada Allah Subhanahu. Kita ni diambil daripada kitab Muwatta' Imam Malik Sahih. Tuan-tuan, kita kena ingat dulu. Bini hak kita ada semua ni, tak kira 2-3 pun. Hak tu lebih tinggi sebentar. Hak tu lebih tinggi. Bukan hak kita, tuan-tuan. Bukan hak milik kita. Hanya dia tinggi sebentar. Jodoh mau pertemuan adalah hak milik Allah. Dia bui kita sebentar. Berapa ramai manusia yang ada lah ni yang tidak kahwin. Sebab apa tidak kahwin? Ada sebab. Ada sebab. Semua ketentuan Allah. Illa nabra'aha min qabla an nabra'aha. Sebab semua kita telah tertulis surat kita. Masa kita dijadikan oleh Allah. Dia pinjam. Apabila dia ambil cukup sampel tempoh, kita juga rutin. Kalau dia ambil untuk lelaki kita sudah sampai. Jadi sebab apa kita nak sedih? Kita nak sedih berlebih-lebih. Sedih boleh sedih. Tapi jangan keterlaluan. Itu maksud. Sebab juga pitih. Pitih hak kita ada ni, bukan hak milik kita. Mesti. Baji besar mana mesti. Bukan hak milik mesti. Tuhan pinjam sebentar. Cikgu Li. Tuhan pinjam. Bukan kerana kecerdikan Cikgu Li. Bukan kerana Cikgu Li bisa nego tidak. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala dia pilih nak bunyi. Berapa ramai orang nego kedai-kedai makan ni tuan-tuan. Semua tu kan masuk suruh belaka. Tapi hak lebih suruh kadang-kadang tak laku kedai. Tapi kadang-kadang hak tak sedap mana tapi kerana TikTok berebut orang makan. Tak sedap mana tahu tahu. Pasal apa? Pasal rezeki min Allah. Banyak mana klinik-klinik yang ada dalam hospital. Berapa klinik kita itu orang tumpu. Bukan kerana kehebatan kita. Tetapi rezeki kerana Allah. Tuan-tuan kena yakin. Allah yang bagi. Bila masa kali nak tarik, tuan-tuan, Allah. Kali nak tarik harta kita, dia, saya contoh. Semua pitih kita dia dalam bank. Ada dalam bank. Ataupun duduk dalam rumah. Gerai-gerai. Kalau awak terbakar rumah kita semua. Kalau pitih kita dalam bank, berbilion-bilion. Kalau Allah nak utak sewi, sungguh-sungguh dia ke dunia ni kurang harga. Perang. Nak ambil mana pitih? Ada hak selas negatif ada. Itu hak milik Allah. Sebab tu jangan kita berkira dengan Allah. Kita nak buat kebajikan, kita nak buat kebaikan, jangan kita berkira. Sebab hak dia. Dia pinjam semata kita. Kesihatan dia pinjam kita semata. Jangan sampai dia ambil. Dia ambil hidung kita ni tak bunyi, tak bangun dah. Maka kita ni. Dia ambil sikit je hidung dengan batuk. Tak buat ke satu dah kita. Nak tidur lemah. Nak tidur semalam lemah. Oh mari kena malam. Duduk cokoh tak sedap pun. Allahu Akbar ya Allah. Tak apalah. Apa-apa ya Allah mau nak buat lagi mana pun. Aku redha ya Allah. Habis so ni tak. Sedar. Aku duduk sedar orang malam. Sedar. Ya, sedar lemah. Sekarang mana pun. Waktu awal lagi kalau sedar. Jadi sedar. Dan juga miskin semua. Semua semaya di suku. Di masjid. Pasti sedar. Lemah-lemah. Dia uji. Dia ambil sebentar. Doktor ni. Rasa batu kita tak boleh lekuk dengan kita ada. Sebab dia pergi kita. Dia baguslah. Dia buat mana-mana rezeki ada lah. Masjid. Tapi dia guna mengimarahkan dia tu. Bukan setakat umum. Mengimarahkan masjid. Apa cara untuk nak membuat continuity pahala kita. Sambung pahala kita ni berteruskan. Kita buat masjid, kalau mati masjid, tak sedih juga.
Lagi hidup masjid ini, lagi lama, semakin lama dan jemaah, lagi itulah pahala yang akan dapat boleh. Hanya Allah saja yang tahu. Tuan-tuan, pahala besar. Saya nak ayat sana. Biar dulu. Hak ucap tajah. Bagi kita kecilnya ucap tajah, tapi bagi Allah besar. Biar dulu. Jadi nak ayat kepada kitanya bahawasanya segala apa yang kita kena ujian, kita kena redha. Sebab itu hak milik dia. Terimalah. Terus gini. Jangan. Ya kita, dari mulut kita ni, yang kita lepas daripada, kita kata Alhamdulillah. Apalah. Okey, Allah akan ganti yang lebih baik pada kita. Apa yang telah diberikan kepada kita. Baik. Istimbak daripada hadis tadi. Pada kitab Muwatta' Imam Malik. Nak ayatnya, kita ni kadang-kadang, kita asyik dengan nasihat orang. Terkadang-kadang, kita kena juga dengan nasihat orang. Kita nasihat orang semua. Ya kadang-kadang kita kena dengar nasihat orang. Sebab saya nasihat dua ayat mengajar kamu. Tak ada kata kau orang, kata-kata kau. Bukan kata kau orang, hak hadis Nabi saja. Tapi kita kadang-kadang saya tak ada tersilap salah juga. Kita kena dengar juga. Dengar. Itu ilmu. Kadang-kadang hidup nasihat kau orang. Lebih fatwa kau orang. Terkadang-kadang, dia pun perlu kepada nasihat orang ramai. Sedangkan nasihat wanita, hak tak tahu mari mana, dia kapur tu orang, hak tidak standard. Tapi, nasihat dia dapat memberi kesedaran kepada orang lain. Cuma kita jangan ego dan sombong. Kita kena terima. Kita jangan anggap kita besar. Kalau kita orang politik, kalau kita orang Perdana Menteri kau, kita kena akur. Jangan kita rasa kita besar. Sebab jawatan Perdana Menteri itu diberi oleh Allah. Diberi oleh Allah. Jawatan Menteri besar. Supaya yang ada sekarang ni. Yang amat berhormat Datuk Panglima Perang Nasaruddin. Sayang saya. Siapa dia suka rezeki dia siapa boleh jadi Perdana Menteri. Menteri besar. Ngaji sekali dengan saya tahu setara mana dia. Duduk rumah sekali dengan saya tahu siapa dia. Setara mana dia saya tahu. Tapi rezeki Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah terbayar dalam kepala kita. Walaupun kata dia tak ada siji. Betul tak ada siji. Tapi rezeki dia. Kadang-kadang kita cikgu. Saya cikgu. Mungkin saya cikgu Lee ni dulu. Sama sekelas dengan cikgu Lee. Mungkin jadi profesor. Cikgu Lee cikgu je. Tapi letak jawatan. Sampai dia suka tiba-tiba cikgu Lee. Pakai kereta badli ada. Saya cikgu Lee ngaji sekali dulu. PhD. Buat PhD. Ngaji boleh 2 PhD. Tapi pakai kereta. Mungkin kereta Avanza. Tengok cikgu Lee. Dulu ngaji bisa aku pada dia. Aku jadi profesor. Dia jadi nego begitu boleh. Tapi rezeki semua Allah yang tentu. Muka saya yang pandang sama kali aku tak boleh setakat tu ya rezeki. Tuan. Biti banyak hati kita tak senang pasti juga. Biti tak banyak mana baju kita hati senang. Lebih terang. Baik. Itulah pengajarannya. Okey, baik. Daripada Amru bin Al-Has. Ani Nabi SAW. Riwayat Ibnu Majah sahih. Amru bin Haz ani Nabi SAW dia kata, "Ma min mu'minin yu'azzi akhahu bi musibatin." Mana-mana di kalangan orang-orang Islam yang rakan dia terkena musibah. Yu'azzi akhahu bi musibah. Tiba-tiba dia mari dia ucap takziah. Takziah lah. Saya ucap takziah di atas kecelakaan yang menimpa anak beranak, demo, ucap takziah. Itu je. Nampak kecil di sisi kita. Kecil ya tuan-tuan di sisi kita. Ucap takziah ni kecil. Betul. Tetapi apa nak royaknya? Illa kasahu Allah Subhanahu wa taala min khalali karamah yaumil qiyamah atau kama qala. Tetapi ganjaran dengan ucapan kita kata takziah kepada rakan kita, Allah akan pakaikan satu pakaian kehormatan di hari akhirat. Tuan-tuan bayangkan.
Allah akan pakai satu pakaian kehormatan. Tak tahu lagu mana pakaian kehormatan. Tapi yang pentingnya satu pakaian yang akan dipakai oleh mana-mana orang mukmin yang semasa mana atas dunia ni dia pernah ucap takziah kepada rakan dia. Itu hanya tidak menggunakan modal jadi. Ucap takziah tidak guna modal, tidak guna apa. Cikgu tu buat bayangkan kalau kita sedekah bibih kita untuk buat tapak masjid, untuk beli masjid, beli buat tapak orang buat masjid. Cuba bayangkan separuh mana besar dosa. Allah janji. Walaupun kita bagi RM20, tapi setidak-tidak saham tapak yang terdiri masjid itu ataupun tapak untuk orang buat parking kereta atas tapak masjid ada juga sedikit daripada sebesar zarah hasil daripada titik peluh kita berada di situ. Bayangkanlah ganjaran besar sekarang. Apa betul? Kita masuk duit dalam tabung. Tuan-tuan nampak ke? Tuan-tuan nampak besar ke? 10 riyal. Tuan-tuan bubuh 10 riyal seminggu, kata 2 riyal, 3 riyal sehari. Seminggu baru 21 riyal, besar ke 21 riyal? Besar ke 21 riyal? Besar. Lalu sini, jemaah Allah ni kita ramah ni, Alhamdulillah. Tak banding dengan dulu ni, cikgu. Syukur ni. Mana hidup dalam masjid ni. Dulu cikgu ni dah ada ni. Cikgu ni, doktor ni dah ada, Dr. Ahmad dah ada. Memang aku tak malu. Haji Amir dah ada dulu. Mula saya mari dengan orang yang ada arwah ni. Banyak arwah, ada arwah Haji Allah, ni apa Allah, arwah Abili, arwah Abili ni. 3 orang tak ada, 2 orang kita tetap. Saya mari dulu raya 7, 8 orang, 9 orang. Tak ada 3 tinggal ni orang. Tapi ni Alhamdulillah tambah. Niat kita molek kita mari kerana Allah, Allah akan cambah sekali lagi. Allah akan cambah. Dia mari sendiri. Tapi kalau nak cambah, kalau nak mari tu, itu adalah ketentuan Allah. Allah pilih. Bukan kita nak mari, Allah pilih. Orang ni. Allah pilih Haji Amin. Allah pilih. Cikgu ni, Allah pilih. Haji Dr. Ahmad. Allah pilih semua. Semua itu adalah merupakan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah tuan-tuan, apa-apa yang kita buat semuanya akan mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan apa kita yang saya beritahu ini dapat beri kesedaran dan keinsafan kepada kita agar kita membekalkan diri kita ini sebelum kita menemui Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah minggu depan kita mengaji berkenaan dengan bab tajuk baru. InsyaAllah kita akan kupas berkenaan dengan jin. Berkenaan dengan jin dan syaitan. Jadi setakat dulu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa rafa'na syarrahu. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam. ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله